Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9. Jadi pada video kali ini kami akan membentangkan tentang hasil tajuk tugasan kami, iaitu keberkesanan kerjasama antara negara ASEAN dan juga Malaysia dalam mengatasi isu penderaan kanak-kanak. Sejak berlakunya perubahan di zaman moden era globalisasi pada masa kini, kita sering dikejutkan dengan beberapa isu dan kes yang menjadi salah satu masalah besar dalam negara ASEAN, terutama di Malaysia, di mana berlakunya isu penderaan dalam kalangan kanak-kanak yang semakin berluasa pada masa kini. Menurut Akta 61 yang termaktub di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 mendefinisikan bahawa kanak-kanak merupakan seorang yang berumur di bawah 18 tahun, di mana kanak-kanak juga merupakan modal insan yang sangat berharga dan sangat penting kepada negara. Hal ini kerana mereka merupakan modal insan yang perlu disayangi dan disanjungi bagi melahirkan sebuah generasi yang lebih cemerlang dan mampan dengan adanya perlindungan terhadap kanak-kanak. Antara objektif kajian yang dilakukan ialah meningkatkan kesedaran terhadap perlindungan kanak-kanak yang lebih selamat dan sejahtera. Yang kedua, ia juga dapat melindungi hak asasi kanak-kanak daripada menjadi mangsa pengabaian. Dan objektif yang ketiga ialah mampu mewujudkan khidmat sokongan kepada semua pihak bagi menangani isu penderaan dalam kalangan kanak-kanak. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji sejauh manakah kerjasama negara Malaysia terhadap isu penderaan dan pengabaian kanak-kanak di Malaysia bagi melindungi hak asasi kanak-kanak yang perlu mendapatkan hak perlindungan mereka yang sewajarnya. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji cara bagaimana semua pihak perlu memainkan peranan bagi membanteras isu kekejaman terhadap pengabaian kanak-kanak ini agar mereka tidak lagi menjadi mangsa dera yang sering menjadi mangsa keadaan sehingga ada yang menyebabkan berlakunya kematian, lumpuh dan juga sebagainya. Oleh hal yang demikian, tujuan kajian ini dilakukan juga bagi mengetahui tentang sejauh mana keberkesanan kerjasama antara negara ASEAN dan Malaysia dalam menangani isu penderaan dan pengabaian kanak-kanak yang semakin menular pada masa kini, dan apakah tindakan yang sewajarnya yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak berkepentingan yang lain. 2.0 Tinjauan literatur. Menurut Statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat sehingga bulan Jun 2012, sebanyak 1.318 kes telah direkodkan. Tindakan sebagian daripada ibu bapa yang menganggap perkara sedemikian remeh dan tidak berhati-hati boleh menyebabkan kematian serta kecacatan sepanjang hayat kepada kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merujuk kepada semua bentuk layanan berupa fizikal dan emosi, penderaan seksual, pengabaian atau layanan cuai atau eksploitasi komersial atau yang lain yang mengakibatkan kemudaratan sebenar atau berpotensi kepada kesihatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau maruah kanak-kanak itu dalam konteks hubungan tanggungjawab, amanah atau kuasa. World Health Organization 1999. Kanak-kanak yang sedang mengalami wabak tersembunyi penderaan kanak-kanak. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, 1 daripada 4 orang dewasa telah didera secara fizikal semasa kanak-kanak bagi Pertubuhan Kesihatan Sedunia 2017. Di seluruh dunia, kira-kira 1 bilion kanak-kanak berumur 2 hingga 17 tahun dianggap mengalami satu bentuk keganasan pada tahun-tahun lalu, Health 2016. Penderaan kanak-kanak adalah fenomena yang meluas di seluruh dunia di mana 23% kanak-kanak melapor bahawa mereka mengalami penderaan fizikal pada tahun lalu, 36% daripada penderaan emosi, 60% daripada pengabaian fizikal dan bahawa 18% kanak-kanak perempuan dan 8% daripada kanak-kanak lelaki mengalami penderaan seksual menurut World Health Organization 2017. Berdasarkan kepada bahan dan kaedah, bahagian ini menjelaskan mengenai perkara yang berkaitan dengan kaedah penyelidikan yang telah dijalankan. Oleh itu, berdasarkan kepada objektif kajian, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan bagi menjalankan kajian ini. Reka bentuk kajian ini adalah sepenuhnya digunakan dengan menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah pertama yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kajian perpustakaan. Berdasarkan kepada kajian ini, pengkaji dapat mengumpulkan beberapa bahan yang berkaitan dengan isu keberkesanan Malaysia ASEAN dalam menangani penderaan kanak-kanak. Tujuan kaedah ini digunakan adalah pengkaji dapat mengetahui konsep dan teori kajian ini berdasarkan dengan keadaan semasa yang berlaku. Kaedah yang kedua digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kaedah analisis data.
Kaedah ini adalah cara untuk menganalisis. Hal ini adalah kerana pengkaji memerlukan interpretasi data mengikut kaedah yang dapat dibuat oleh pengkaji bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Kaedah yang ketiga pula ialah menggunakan kajian dokumen. Kajian dokumen adalah untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Oleh itu, pengkaji juga boleh menggunakan kajian dokumen dalam pengumpulan data. Dalam kajian ini, pengkaji dapat mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi menyokong data-data yang telah didapati sebelum ini. Kaedah yang terakhir digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan analisis tematik. Analisis tematik adalah satu kaedah untuk mengenal pasti, menganalisis dan melaporkan tema-tema yang terdapat dalam data dan dapatan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji. Kaedah ini digunakan adalah untuk menyusun dan menjelaskan data dengan maklumat bahan yang didapati dalam kaedah perpustakaan. 3.0 Hasil dan perbincangan. Dalam kajian ini, kami telah membincangkan tentang keberkesanan kerjasama di antara Malaysia dan negara ASEAN bagi mengatasi isu penderaan kanak-kanak yang mana isu ini dia sering berlaku saban hari tanpa adanya pihak-pihak yang ingin bertanggungjawab bagi mengatasi masalah penderaan kanak-kanak ini dengan serius. Dengan itu, melalui negara ASEAN juga, Malaysia telah melaksanakan kerjasama secara strategik bagi mengatasi masalah penderaan kanak-kanak bersama-sama dengan negara-negara ASEAN yang terdiri daripada Indonesia, Thailand, Brunei, Myanmar, Singapura dan lain-lain lagi bagi memastikan bahawa masalah dapat diatasi dengan segera tanpa melibatkan sebarang konflik di antara negara-negara tersebut. Ini menjelaskan bahawa kerjasama di antara Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain sangat penting dan memberi keberkesanan yang baik terutamanya dalam mengatasi masalah penderaan kanak-kanak tersebut. Menurut analisis di atas, menunjukkan statistik penderaan kanak-kanak di Malaysia dari tahun 2013 hingga 2017 yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Malaysia iaitu JKM. Raja di atas menunjukkan secara keseluruhan bahawa statistik bagi kes penderaan kanak-kanak ini menunjukkan semakin meningkat secara mendadak dari tahun 2013 hingga 2017. Justru itu, Malaysia telah mengambil inisiatif dengan mengadakan perundingan dan kerjasama bersama-sama dengan beberapa negara yang terlibat dalam komuniti ASEAN ini bagi mengatasi isu penderaan kanak-kanak tersebut. Oleh itu, terdapat beberapa usaha-usaha yang dapat kita lihat melalui keberkesanan kerjasama di antara Malaysia dan negara-negara ASEAN yang mengatasi masalah penderaan kanak-kanak. 3.1 Memperkasakan Akta Hak Kanak-Kanak. Dalam kajian ini, Malaysia dan ASEAN telah melaksanakan kerjasama secara lebih strategik bagi memperkasakan Akta Hak Kanak-Kanak bagi tujuan mengatasi isu penderaan kanak-kanak. 3.2 Program Kebangsaan Perlindungan Kanak-Kanak. Dalam komuniti ASEAN ini telah mewujudkan tonggak komuniti politik keselamatan yang mana membantu bagi mengatasi isu penderaan kanak-kanak dengan mewujudkan program kebangsaan perlindungan kanak-kanak. 3.3 Mewujudkan kerjasama hubungan serantau. Kerjasama ASEAN dan Malaysia bagi mengatasi masalah penderaan kanak-kanak ini akan dapat menjamin keselamatan serantau terutamanya kepada golongan kanak-kanak. Kesan daripada penderaan yang dialami mereka dalam jangka masa yang panjang disebabkan oleh pengabaian tanggungjawab daripada ibu bapa ataupun penjaganya sendiri. Kesimpulannya, kes penderaan kanak-kanak bukanlah satu isu yang baru dalam negara, malah perkara ini semakin hari semakin meningkat saban tahun. Kes ini bukanlah hanya melibatkan penderaan fizikal semata-mata, malah kes ini juga melibatkan penderaan seksual serta mental kanak-kanak. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlulah memainkan peranan yang penting dalam mengambil langkah yang lebih proaktif dalam menangani isu penderaan kanak-kanak yang semakin serius dalam kalangan kita pada masa ini. Hal ini adalah kerana kanak-kanak sewajarnya dipelihara serta diberi didikan yang baik dengan penuh kasih sayang agar mereka dapat membesar serta berkembang dengan lebih baik sebagai individu yang berjaya dan dapat menyumbangkan kepada negara, bangsa, agama serta dapat mencorakkan masa depan pada satu hari nanti. Oleh itu, diharapkan perkara ini akan semakin berkurangan dari semasa ke semasa dan para penjaga atau ibu bapa perlulah menjaga keselamatan anak-anak mereka dan bukanlah hanya melepaskan kemarahan terhadap anak-anak mereka. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.